Assalamualaikum semua anak-anak. Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam YouTube Cikgu Mat. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Cikgu nak murid-murid semua jangan lupa like video Cikgu dan subscribe. Okey. So, pada hari ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu, mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3, unit 1 iaitu bantu-membantu di dapur. Murid-murid, apa yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah murid-murid akan mengenali apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, mari kita lihat apa itu ayat tunggal. Baik, apa itu ayat tunggal? Ramai yang tak tahu apa itu ayat tunggal. Baik, ayat tunggal ialah terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Baik, sebagai contoh, cikgu terus bagi contoh lah sebab contoh tu lebih mudah awak faham. Cuba kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini subjek dia ialah saya. Okey, saya. Predikat dia apa? Predikat dia cantik. Saya cantik. Itu dah jadi satu ayat tunggal. Kenapa kita kata dah jadi satu ayat tunggal? Sebab daripada ayat itu awak dah boleh faham dah maksud dia. Memang awak dah tahu dah maksud dia, oh saya cantik. Jadi awak dah faham maksud dia, itu dah cukup lengkap dah ayat tu. Okey? Kemudian yang kedua ialah rumah Gopal sebagai subjek, predikat dia besar. Okey, bila kita gabungkan ayat tu, dia jadi rumah Gopal besar. Kan? Jadi awak faham dah terus ayat tu. Itu menunjukkan ayat tu dah lengkap dan itu ialah ayat tunggal. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey? Contoh yang ketiga, subjek dia ialah Ali. Okey, Ali dia punya predikat sentiasa menjaga kebersihan diri. Bila kita gabungkan subjek dan predikat ini, dia jadi Ali sentiasa menjaga kebersihan diri. Bila awak baca ayat tu, awak dah faham dah. Dah lengkap dah ayat tu. Awak dah tahu dah maksud dia. Oh, maknanya Ali sentiasa jaga kebersihan diri. Memang kita kena jaga kebersihan diri. Betul tak murid-murid? Dapat pula sekarang ni memang tengah COVID-19. Jadi, kena sentiasa jaga kebersihan diri. Okey, baiklah. Itu cikgu harap murid-murid faham dah apa maksud ayat tunggal. Baiklah. Sekarang, kita pergi kepada apa pula ayat majmuk. Baik. Ayat majmuk yang pertama sekali kita akan tengok di sini. Ayat majmuk ialah gabungan daripada dua atau lebih ayat tunggal. Tadi kita dah belajar ayat tunggal yang mana ayat tu ada satu subjek, satu predikat. Okey. Bila ayat majmuk pula ialah gabungan dua ayat tunggal ataupun lebih. Okey, apa lagi? Dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut. Macam mana nak cantumkan ni, cikgu? Macam mana nak cantumkan tu pula? Dia ada pula guna perkataan dia, iaitu kata hubung. Kata hubung ni contohnya dan, tetapi, atau, sambil. Perkataan-perkataan ini awak akan jumpa dalam ayat majmuk. Jadi, kalau awak tengok ada perkataan dan, ada perkataan tetapi, atau, sambil, itu adalah ayat majmuk. Okey, faham tak? Tak apa, kita tengok contoh pula. Okey, cikgu bagi contoh di sini. Ayat tunggal yang pertama ialah murid itu bernyanyi. Okey, ayat tunggal yang pertama murid itu bernyanyi, awak dah faham. Betul tak? Awak faham? Okey, awak baca sahaja ayat tu, murid itu bernyanyi. Maknanya awak tahu murid itu sedang bernyanyi. Okey, ayat tunggal yang kedua ialah murid itu menari. Murid yang sama tapi dia bernyanyi dan menari. Bernyanyi sambil menari. Okey, bila kita gabungkan jadi ayat majmuk, kita ambil guna kata hubung, kita guna kata hubung sambil. Okey, kita guna kata hubung sambil. Jadi ayat majmuknya ialah murid itu bernyanyi sambil menari. Okey, murid itu bernyanyi sambil menari. Nampak tak perkataan sambil, kata hubung sambil. Okey, jadi bila digabungkan ayat tunggal yang pertama dengan ayat tunggal yang kedua, dia menggunakan kata hubung sambil, jadilah ayat majmuk. Okey. Baiklah, sekarang jom kita tengok buku teks awak, muka surat 3. Cuba tengok ni murid-murid. Gambar apa yang ada dekat sini? Dekat mana situasi ini? Betul, dekat dapur kan? Okey.
Jadi kita tengok dekat sini, ada ibu dia sedang memegang sayur, sebakul sayur. Dekat sini ada ayam, daging dan ikan. Dekat sini ada kakak berada di tepi peti sejuk. Ada abang sedang meletakkan barang di atas meja. Dan ada ayah yang sedang menolong mengangkat barang-barang lain. Okey, situasi ini ialah situasi di dapur. Sekarang kita lihat petikan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat petikan yang tertera di sini. Kita baca bersama ya. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Baiklah murid-murid, daripada petikan ini, murid-murid boleh nampak, cikgu bulatkan beberapa perkataan di sini. Ingat tak tadi kita dah belajar kata hubung dalam ayat majmuk? Okey. Dan, sambil, tetapi, atau ialah kata hubung yang menunjukkan yang bertujuan menggabungkan ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Baik, dekat dalam petikan ni, murid-murid boleh jumpa perkataan dan ada 1, 2, 3. Lepas tu ada perkataan sambil ada 1. Jadi, maknanya apabila murid-murid jumpa ada perkataan kata hubung di dalam ayat, dalam petikan tu, maknanya ayat itu daripada mula contohnya dan di sini, maknanya seluruh ayat ini ialah ayat majmuk. Contohnya, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Maksudnya, ini yang berwarna biru ni ialah ayat majmuk. Okey? Daripada selepas noktah di sini sehinggalah noktah seterusnya yang merupakan ayat majmuk. Okey, kita tengok yang kedua. Dan di sini. Okey, mana mula ayat dia? Cari. Ni dia. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Nampak tak? Di situ ialah noktah, maka di situlah berakhir ayat majmuk yang kedua. Seterusnya, sambil dan. Baik, murid-murid, apabila sudah mengetahui di sini, maka tugasan murid-murid ialah yang pertama, murid-murid perlu senaraikan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang ada dalam petikan tadi. Yang kita dah baca sama-sama tadi. Okey, ayat tunggal senang je. Yang tak ada perkataan dan sambil tu, itu ialah ayat tunggal. Okey? Biasanya ayat tunggal tu pendek. Jadi awak boleh pilih mana-mana ayat tunggal untuk awak ambil. Dan 3 ayat majmuk, ada 4 tadi kan? Kita jumpa ada 4 kata hubung. Tapi cikgu nak awak ambil 3 sahaja. Okey, 3 sahaja daripada mana-mana ayat yang awak suka. Ayat yang biru ni ke? Atau ayat yang kedua ni? Atau ayat ketiga ni? Atau ayat yang keempat ni? Cikgu nak 3 sahaja. Okey, 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dalam petikan ini sahaja. Faham? Jangan bina ayat sendiri. Awak jangan ambil ayat yang cikgu bagi contoh di sini. Bukan, cikgu tak nak yang ni. Cikgu nak dalam petikan ini. Faham? Okey, waktu awak menulis dalam buku awak, pastikan tulisan awak kemas. Kemudian huruf tu pastikan betul. Kalau huruf, selalu cikgu pesan dekat murid-murid. Kalau huruf yang ada ekor di bawah, contohnya huruf Y. Tengok contoh dekat sini. Huruf Y, huruf G. Ekor dia mesti di bawah garisan. Faham? Huruf J mesti di bawah garisan. Okey? Kalau seterusnya huruf yang ada kaki.
Contohnya huruf B. Okey, kaki huruf B. Kaki dia mesti tinggi. Huruf K. Mesti tinggi. Okey, murid-murid huruf A dan huruf U mesti ada beza. Jangan tulis dengan cepat yang mana huruf A awak boleh jadi huruf U. Huruf A mesti penuh Okey, itu saja pesan cikgu untuk mata pelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalau awak tak faham, tolong tanya cikgu. Cikgu akan jawab sebaik mungkin, cikgu akan tolong awak. Yang penting awak dapat apa yang cikgu ajarkan hari ini. Okey, so kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.